Pengenalan berikut adalah buku pendek yang membincangkan tentang kekerasan dan kerosakan hati rohani dan penawarnya. Adalah penting bagi umat Islam untuk mengamalkan hati kerohanian yang bersih dan suci supaya mereka dapat mencapai akhlak mulia. Menurut hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2003, Nabi Muhammad SAW telah menasihati bahawa perkara yang paling berat dalam timbangan hari kiamat ialah akhlak mulia. Ia adalah salah satu sifat Nabi Muhammad SAW yang dipuji oleh Allah Ta'ala dalam surah 68 Al-Qalam, ayat 4 Al-Quran. Dan sesungguhnya kamu mempunyai akhlak yang agung. Oleh itu, adalah menjadi kewajipan ke atas semua umat Islam untuk mendapatkan dan bertindak berdasarkan ajaran Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad SAW untuk mencapai akhlak mulia. Hati yang bunyi kerosakan dan kekerasan hati rohani adalah perkara yang sangat penting yang telah dibincangkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 52. Nabi Muhammad SAW memberi amaran bahawa apabila hati rohani menjadi rosak maka seluruh badan menjadi rosak. Rasuah ini kemudiannya tercermin dalam ucapan dan tindakan seseorang. Begitu juga, Al-Quran telah menekankan kepentingan hati yang lembut dan sihat dengan menasihati bahawa seseorang tidak akan mendapat manfaat daripada harta benda atau kerabat mereka pada hari penghakiman melainkan mereka memiliki hati rohani yang sihat. Bab 26 Asy-Syu'ara, ayat 88-89. Pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak, tetapi hanya orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Orang yang keras hati rohaninya boleh disifatkan sebagai orang yang menolak kebenaran apabila disampaikan kepada mereka kerana percaya mereka lebih tinggi ilmu. Mereka kurang tunduk dan takut kepada Allah yang Maha Tinggi, yang membawa kepada meninggalkan amal soleh, melakukan maksiat, cinta yang berlebihan dan berusaha untuk dunia material sambil tetap lalai untuk mempersiapkan diri untuk akhirat yang kekal. Orang yang keras hati mudah terpengaruh oleh syaitan untuk melakukan maksiat dan menolak perbuatan baik. Surah 22 Al-Hajj, ayat 53. Demikianlah, supaya dia menjadikan apa yang dilemparkan syaitan ke dalamnya, yaitu, menegaskan, cubaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang yang keras hati. Dua sifat tercela yang khusus diterima pakai oleh orang yang memiliki hati rohani yang keras. Mereka sengaja menyalah tafsirkan kitab-kitab ketuhanan demi memenuhi keinginan mereka sendiri seperti mendapatkan kemasyhuran. Mereka mengkritik mereka yang berusaha untuk berpegang kepada Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, kerana mereka ingin orang mengikuti pemikiran dan cinta mereka kepada dunia material. Kedua, mereka memetik ayat dan hadis yang sesuai dengan keinginan mereka. Mereka melabelkan mereka yang berusaha untuk mengamalkan dan bertindak mengikut semua ayat dan hadis sebagai pelampau, dengan itu menjadikan sikap mereka sendiri kelihatan menyenangkan orang lain. Bab 5 Al-Maidah, ayat 13. Maka disebabkan mereka melanggar perjanjian, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras. Mereka memutarbelitkan perkataan-perkataan dari tempat-tempat yang sepatutnya mereka, yaitu lafaz, dan telah melupakan sebahagian daripada apa yang diperingatkan kepada mereka. Dan kamu akan tetap melihat tipu daya di antara mereka, kecuali sedikit dari mereka. Nabi Muhammad SAW telah memberi amaran bahawa mereka yang bercakap berlebihan tanpa menyebut Allah Ta'ala, cenderung untuk mengamalkan hati yang keras rohani. Orang yang keras hati rohaninya adalah paling jauh dari Allah yang Maha Tinggi. Ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2411. Seperti yang telah disebutkan sebelum ini, orang yang meninggalkan ketaatan kepada Allah Ta'ala, yang melibatkan melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya dan menghadapi takdir dengan sabar, akan dilaknat dengan hati yang keras. Bab 5 Al-Maidah, ayat 13. Maka disebabkan mereka melanggar perjanjian, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras. Dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2305, Nabi Muhammad SAW memperingatkan bahawa orang yang ketawa berlebihan akan menjadi keras hati. Adalah penting untuk memahami ini tidak bermakna seseorang tidak boleh tersenyum, kerana ini telah diklasifikasikan sebagai sedekah oleh Nabi Muhammad SAW. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 1970.
Ketawa secara berlebihan menyebabkan seseorang itu mengamalkan mentaliti di mana mereka hanya membincangkan isu-isu lucu. Ini menyebabkan seseorang itu terhindar daripada isu-isu serius seperti kematian dan hari penghakiman. Jika seseorang mengelakkan isu-isu penting ini, bagaimanakah mereka boleh bersedia untuk menghadapinya? Kekurangan persediaan akan menyebabkan hati rohani seseorang menjadi keras. Ada yang mengatakan terlebih makan boleh menyebabkan kekerasan hati rohani. Ini kerana makan berlebihan menyebabkan seseorang menjadi malas. Kemalasan membawa kepada pengurangan amal kebaikan yang boleh menyebabkan hati rohani menjadi keras. Seperti yang diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 3334, apabila seseorang melakukan dosa, titik hitam terukir di hati rohani mereka. Jika jumlah dosa bertambah maka bertambahlah kehitaman ini yang membawa kepada hati rohani yang keras. Bab 83 Al-Mutaffifin, ayat 14. Tidak, tetapi noda telah menutupi hati mereka dari apa yang mereka usahakan. Inilah sebabnya dikatakan bahawa berterusan melakukan dosa boleh menyebabkan hati rohani mati. Adalah penting bagi umat Islam untuk berusaha untuk melembutkan hati mereka kerana ia membawa kepada penyucian. Seperti yang dinasihatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 4094, apabila hati rohani dibersihkan semua anggota badan menjadi bersih juga. Penyucian ini akan mendorong seseorang untuk melakukan amal soleh dan meninggalkan maksiat kerana Allah Ta'ala. Terdapat banyak cara untuk melembutkan hati rohani, seperti menghabiskan masa dengan mengingati Allah Ta'ala melalui lidah dan hati. Adalah penting untuk melibatkan hati seseorang dengan menumpukan perhatian kepada apa yang dibaca supaya ia boleh menjadi lembut. Tetapi walaupun seseorang gagal untuk sentiasa melibatkan hati mereka tidak boleh berputus asa. Sebagaimana mengingati Allah Ta'ala, hanya dengan lisan adalah lebih baik daripada tidak mengingatinya langsung. Bentuk yang paling baik untuk mengingati Allah Ta'ala adalah dengan membaca Al-Quran. Agar seseorang itu melibatkan hati mereka dalam bacaan, mereka harus berusaha untuk memahami apa yang mereka baca sama ada dengan mempelajari bahasa Arab atau dengan mempelajari Al-Quran dalam bahasa yang mereka fahami. Bab 39 Az-Zumar, ayat 23. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, kitab yang tetap di dalamnya terdapat pengulangan. Menggigil kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Maka tenanglah kulit dan hati mereka ketika mengingati Allah. Tindakan seterusnya yang boleh membawa kepada hati kerohanian yang lembut ialah berbuat baik kepada orang miskin, seperti anak yatim dan baru yang miskin. Menolong orang miskin mengingatkan salah satu nikmat yang tidak terhitung banyaknya yang Allah kurniakan kepada mereka. Hakikat bahawa Allah Ta'ala telah menjadikan seseorang itu berdikari dan penolong orang lain dapat melembutkan hati selagi seorang Muslim itu berniat baik. Berfikir tentang kematian sering boleh menyebabkan hati rohani menjadi lembut. Inilah sebabnya mengapa Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, berpesan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 4258, bahawa umat Islam hendaklah sering mengingati pemusnah kenikmatan yang bermaksud kematian. Ini akan menyebabkan seseorang itu memandang serius sesuatu perkara kerana mereka tahu mereka mesti bersedia untuk kematian dan akhirat. Persediaan ini akan membawa kepada hati rohani yang lembut. Umat Islam juga boleh melembutkan hati rohani mereka dengan menziarahi kubur secara berkala. Malah, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, berpesan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 1569, bahawa umat Islam hendaklah menziarahi kubur kerana ia akan mengingatkan mereka kepada akhirat. Tetapi yang perlu diingat, perbuatan ini hanya akan menyebabkan hati rohani seseorang menjadi lembut jika mereka memikirkan tentang kematian, kubur dan akhiratnya. Menziarahi kubur semata-mata akan menjadikan mood seseorang itu lebih serius, tetapi ia tidak akan melembutkan hati rohaninya sehinggalah muhasabah diri ini dilakukan. Umat Islam juga boleh merenung umat-umat terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah Ta'ala kerana kemaksiatan mereka yang berterusan. Seperti yang dibincangkan secara meluas di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, bangsa-bangsa terdahulu lebih berkuasa, hidup lebih lama dan memperoleh lebih banyak berkat duniawi daripada orang-orang di dunia moden, kerana mereka menderhaka kepada Allah,
yang maha tinggi. Tidak ada satu pun dari perkara-perkara ini yang memberi manfaat kepada mereka. Empayar mereka yang besar dan tiada tandingannya lenyap meninggalkan hanya beberapa tanda di belakang untuk memberi amaran kepada mereka yang datang selepas mereka. Apabila seorang Muslim benar-benar merenungkan perkara-perkara ini, hati rohani mereka akan menjadi lembut yang akan mendorong mereka untuk mempersiapkan diri untuk akhirat sebelum masa mereka habis. Umat Islam hendaklah berusaha untuk melembutkan hati melalui nasihat yang diberikan. Barulah mereka dapat menumpukan perhatian kepada akhirat dan membuat persediaan secukupnya untuknya. Orang yang hati rohaninya terubat dari kekerasan menjadi orang yang hatinya lembut, suci dan kuat. Ini bermakna kesuciannya mengenali perbezaan antara kebenaran dan kebatilan. Kelembutannya mendorong seseorang untuk bertindak atas kebenaran. Kekuatannya membolehkan seseorang menolak kebatilan melalui perjuangan dan usaha. Apabila semua ini bergabung dalam diri seseorang melalui rahmat Allah Ta'ala, mereka akan memperoleh kejayaan di dunia dan akhirat. Bab 26 Asy-Syu'ara, ayat 88-89. Pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak, tetapi hanya orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat.